Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Khamis 20 Mei bersama saya Syahril Sarafuddin dan saya Margaret Gambang. Saksikan paparan utama malam ini. Pelindungan hak cipta paten vaksin perlu dijadikan hak global. Keputusan pelaksanaan PKP menyeluruh dibincang dalam sidang MKN esok. Negara-negara kaya tidak sepatutnya menyimpan vaksin COVID-19 dan patennya. Tegas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berdasarkan perkara 25/1 di bawah Pengisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat, sudah tiba masanya untuk inovasi melibatkan ubat-ubatan, vaksin serta peralatan perubatan dikeluarkan daripada hak-hak paten individu dan dijadikan hak paten global. Justru tegas beliau, Asia perlu menjadi peneraju dalam membuka pelindungan paten agar ubat-ubatan bersih generik lebih murah bagi penyakit kritikal dapat dihasilkan merangkumi COVID-19 dan HIV/AIDS. Perdana Menteri turut mengalu-alukan langkah Presiden Amerika Syarikat Joe Biden yang menyatakan sokongan terhadap pengecualian global mengenai pelindungan hak cipta vaksin COVID-19. Namun, langkah yang lebih drastik perlu diambil sebagai persediaan menghadapi krisis kesihatan yang berulang. Well, there have been 1.23 billion doses administered across 174 countries so far, with 252 million doses or 20% of the global supply taken up by the USA alone. In terms of production, China and India have exported around 200 million and 66 million vaccine doses, approximately 48% and 34% of the total production respectively. Tan Sri Muhyiddin Yassin berucap secara maya pada persidangan Masa Depan Asia Anjuran Nikkei di Tokyo. Persidangan tahunan yang menghimpunkan ahli akademik, pemimpin perniagaan dan ketua negara rantau Asia Pasifik antara lain membincangkan isu serantau dan masa depan Asia. Selain memastikan akses kesihatan saksama, rantau Asia juga perlu menangani dua cabaran utama dalam mengharungi krisis pelbagai dimensi susulan pandemik COVID-19. Menurut Perdana Menteri, dua cabaran itu adalah ketidakadilan sosioekonomi dan kelompongan dalam kepimpinan global. Mengulas ketidakadilan sosioekonomi, pemimpin negara menjelaskan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar tidak seharusnya menjadi penanda aras muktamad. Sebaliknya, ia harus diganti dengan langkah-langkah lebih bersifat kemanusiaan bagi menilai status ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Public policies must focus much more on the needs of the most vulnerable who want to live and earn with dignity, rather than focusing excessively on making it easier for big investors to increase their wealth, with hopes of trickle-down economic effect. The new dashboard of metrics to assess a society's health, such as measures of inequality and economic vulnerability, or whether growth is financially and environmentally sustainable, need to be promoted as part of the recoupling of economic growth and social equity.
Menyentuh cabaran ketiga, ketika ini katanya tidak ada sistem pentadbiran global yang mampu bertindak balas terhadap ancaman wabak dengan pantas. Wujud defisit kepercayaan antara kuasa besar dunia melibatkan konflik perdagangan, teknologi dan isu geopolitik lain. Jelasnya, pandemik dan ancaman lain boleh ditangani dengan meletakkan prinsip kemanusiaan, kelestarian dan keadilan sebagai teras selain memperkukuh dan menghidupkan semula sistem multilateral. Kes jangkitan harian terus melonjak ke angka tertinggi dengan 6,806 kes. Begitu juga kematian harian mencatat jumlah tertinggi dengan 59 kematian. Kes aktif mula kini 50,171. Itu situasi semasa pandemik COVID-19 dalam negara hari ini. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri. Keputusan sama ada Kerajaan Persekutuan akan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP secara menyeluruh dijangka akan dibincangkan esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, perkara itu akan diputuskan dalam sidang Majlis Keselamatan Negara MKN COVID-19 di Putrajaya. Mesyuarat dipengerusikan Perdana Menteri pada pukul 3 petang itu akan turut dihadiri semua Menteri Besar dan Ketua Menteri. Kerajaan Persekutuan memandang serius kes penularan COVID-19 di negara ini yang semakin membimbangkan apabila statistik terbaru semalam menunjukkan jumlah keseluruhan kes positif hampir mencecah 500,000. Apa yang kita dapat pertahankan setakat ini dengan kerjasama kuat daripada Kementerian Kesihatan, daripada pihak berkuasa, polis dan sebagainya, walaupun kes ini telah mencapai hampir 500,000 juta, tetapi kita juga perlu sedar bahawa kes-kes yang sembuh juga sudah banyak. Kalau kita tidak ambil langkah-langkah sebagaimana yang kita ambil sekarang ini, sudah tentulah kes ini telah lebih teruk lagi. Jadi inilah ukuran kejayaan kita. Jangan kita anggap bahawa langkah kita memerangi COVID ini gagal. Tidak gagal. Ada kejayaan-kejayaan yang tertentu walaupun kita masih lagi menangani isu-isu ini. Beliau berkata demikian selepas mewakili Kerajaan Persekutuan pada mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Khas Negeri Kelantan yang dipengerusikan Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob di Kota Baru. Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD akan dilaksanakan di 21 mukim dan 7 lokaliti di 6 negeri melibatkan Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Sabah dan Sarawak mulai 22 Mei sehingga 4 Jun. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pelaksanaan PKPD ini susulan peningkatan kes COVID-19 secara mendadak dan kadar kebolehjangkitan yang tinggi di kawasan berkenaan. PKPD di Terengganu melibatkan 15 mukim dalam daerah Besut iaitu Kampung Raja Keluang, Lubuk Kawah, Bukit Kenak, Pelagat, Jabi, Tembila, Kerandang, Bukit Puteri, Pengkalan Nangka, Kuala Besut, Pasir Akar, Kubang Bemban, Tenang dan Hulu Besut. Kementerian Kesihatan mengesahkan 9 daripada 17 kluster aktif di Terengganu melibatkan daerah Besut yang telah menyumbang kepada peningkatan kes COVID-19 di negeri itu dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi dalam komuniti. PKPD di Pahang pula melibatkan rumah banjir Kuala Teh di Jerantut, manakala PKPD di Kelantan melibatkan Kampung Terusan, Mukim Limbat, Pasir Tumbuh, Kota Baru. Turut diperketatkan dikenakan PKPD Kepulauan Tumpat, Mukim Sungai Pinang, Tumpat melibatkan 4 lokaliti iaitu Teluk Renjuna,
Pantai Nik Haji Nikmat, Pulau Beluru dan Pantai Suri. Sementara itu, PKPD di Perak melibatkan 4 mukim iaitu Mukim Pengkalan Hulu, Mukim Taiping, Mukim Hulu Kinta dan Mukim Hulu Bernam Timur. PKPD di Sabah pula melibatkan Kampung Idani Sempurna, Kampung Pisang Tawau, selain di Kampung Getah, Kampung Getah Tengah dan Taman Kunak Jaya Kunak. Dan di Sarawak, PKPD dilaksanakan di Kampung Boyan Kuching. Kebiasaannya dalam majlis pengkebumian, ramai sanak saudara, rakan taulan yang akan mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Namun itu tidak berlaku bagi jenazah atau mayat positif COVID-19. Wartawan Nasiruddin Stanley Kujat yang mengikuti perjalanan dan proses pengkebumian jenazah atau mayat positif COVID-19 di Bintulu ada laporannya. Jenazah pesakit COVID-19 perlu segera dikebumikan dalam tempoh 24 jam. Justru setelah selesai urusan di unit forensik Hospital Bintulu, jenazah akan terus dibawa menaiki van jenazah khas diiringi kereta peronda PDRM. Sedihlah sebab apabila ahli keluarga jenazah tak dapat ikut bersama ke kubur semasa jenazah dikebumikan. Sama-samalah kita untuk menjaga SOP yang sedia adalah supaya kita tidak terjangkit dari COVID-19. Mengiringi bersama petugas KKM dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Bagi jenazah Islam, pihak JAIS Bintulu dan petugas Lembaga Amanah Kebajikan Islam Bintulu Lakip serta Masjid Asyakirin Bintulu akan turut serta dalam pergerakan tersebut. Manakala bagi mayat bukan Islam, petugas ejen pengurusan mayat yang dilantik akan bersama bagi menjalankan kerja-kerja pengkebumian. Di tanah perkuburan Islam Kemunting Bintulu, petugas JAIS Bintulu, Lakip dan Masjid Asyakirin Bintulu telah menyiapkan liang lahat lebih awal. Sewaktu rakaman ini dilakukan, kerja-kerja pengkebumian dilakukan pada waktu malam dan ia perlu dijalankan dengan cepat dan teliti. Bagi orang yang tidak pernah terlibat dengan situasi menguruskan pesakit COVID, jenazah COVID, maka barangkali tidak melihat sukar dan agak payahnya bila berhadapan dengan keadaan sebegini. Maka saya menyeru supaya sama-sama kita terus membenteras dan memerangi COVID-19 ini dengan mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Perasaan tu memang sedihlah, sedih apabila melihat keluarga tidak dapat bersama kita, dan ada juga yang meninggal ni sendirian lah. Ada yang meninggal dengan usia yang terlalu muda, ada yang meninggal suami isteri disebabkan COVID-19 ni. Di tanah perkuburan Roman Katolik Bintulu pula, tapak kubur telah disiapkan sepenuhnya oleh pihak ejen. Situasi sama juga dapat dilihat di tanah perkuburan BDA Batu Dua Bintulu dengan persiapan dilakukan pasukan khas ejen yang dipilih keluarga si mati. Seperti yang ditetapkan, kesemuanya dilaksanakan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Setiap langkah sehingga lubang kubur di kampus dilakukan dengan diselangi proses sanitasi bagi memastikan tiada jangkitan berlaku. Hakikatnya beginilah perjalanan terakhir pesakit COVID-19. Apabila dikebumikan, tidak ada sanak saudara yang dapat mengiringi bersama perjalanan ini. Apapun situasinya, marilah sama-sama kita berusaha menjaga diri,
menjaga keluarga dan menjaga masyarakat kita. Syabas dan juga tahniah kepada seluruh petugas-petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus menjaga kita dan juga bertugas demi negara yang tercinta. Kesatuan Olahraga Malaysia KOM terus dirundum malang apabila terkini pengurus besarnya pula disahkan positif COVID-19 pada Selasa. Presiden KOM Dato' SM Mutu berkata pejabat persatuan itu telah ditutup serta-merta selama 14 hari sementara 3 kaki tangannya pula sedang menunggu keputusan ujian saringan. 2 hari lepas Ketua Jurulatih Skuad Olahraga Kebangsaan Muhammad Mansyahar Abdul Jalil, isteri dan anak lelakinya disahkan positif COVID-19 pada Sabtu. Mutu berkata, keadaan Muhammad Mansyahar kini semakin pulih manakala atlet kebangsaan yang terlibat dengan program Olimpik dan Sukan C pula meneruskan latihan secara kuarantin di Majlis Sukan Negara MSN Bukit Jalil. Sementara itu, KOM juga sedang melakukan usaha terbaik dalam memastikan atlet negara layak secara merit ke Sukan Olimpik Tokyo pada bulan Julai depan. Menurutnya adalah penting untuk atlet kebangsaan menyertai kejohanan olahraga Kosanov Memorial Almaty Kazakhstan dari 19 hingga 20 Jun sebelum tarikh akhir kelayakan ke Olimpik pada 29 Jun. KOM menyerahkan 11 atlet untuk membawa cabaran skuad olahraga di Almaty diketuai jago lompat tinggi negara Lee Hak Wei selain Muhammad Irfan Samsudin dalam acara lempar cakra, Andrew Anura lompat jauh dan Muhammad Hakimi Ismail lompat kijang. Turut tersenarai Muhammad Haikal Hanafi dan Jonathan Nyepa 100 meter lelaki, Khairul Hafiz Jantan 200 meter dan Reza Shah Wan Sofian 110 lari berpagar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada malam ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej Gemar Radar menunjukkan keadaan cuaca yang cerah bagi kebanyakan negeri sekitar Semenanjung untuk sepanjang hari ini. Hujan pada malam ini hanya dilihat berlaku di kawasan-kawasan sekitar selatan Perak, di Negeri Sembilan dan juga di beberapa kawasan di sekitar Negeri Pahang. Dan keadaan-keadaan hujan ini dijangka akan reda dalam tempoh 1 sehingga 2 jam daripada sekarang. Berbeza pula keadaannya bagi negeri Sabah dan Sarawak. Apabila keadaan cuaca hujan lebat dilihat masih lagi berlaku pada malam ini, terutamanya di sekitar bahagian pedalaman dan sandakan di negeri Sabah, juga di hampir kesemua bahagian untuk negeri Sarawak. Dan keadaan cuaca yang lembap bagi kedua-dua negeri ini dijangka mampu untuk berterusan sepanjang malam. Kita teruskan lagi dengan melihat tinjauan cuaca untuk keesokan paginya. Dijangkakan keadaan cuaca juga adalah cerah bagi kesemua negeri-negeri sekitar Semenanjung pada awal pagi esok, dengan hujan hanya dijangka berlaku di sekitar kawasan pesisir pantai Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Selain itu, keadaan cuaca juga dijangka cerah bagi kebanyakan bahagian untuk negeri Sabah dan juga Sarawak pada pagi esok. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
untuk tengok border yang dah dikambus. Itu yang sangat kesan. Sedih juga kerana ada beberapa daripada pegawai sukarelawan Belas Merah ini telah dijangkiti COVID semasa mereka menjalankan tugas. Bersua kembali. Beberapa sekatan jalan raya SJR di laluan keluar masuk menuju ke ibu negara terkawal walaupun berlaku sedikit kesesakan. Tinjauan mendapati majoriti pengguna jalan raya mempunyai surat kebenaran ke lokasi yang dituju. Wartawan Amirul Syafiq melaporkan. Tinjauan kami sejak tengah hari mendapati tiada kesesakan teruk dari Pekan Ampang menuju ke Kuala Lumpur. Aliran perlahan trafik adalah disebabkan pemeriksaan dan kawalan lebih ketat yang dilaksana PDRM. Kebanyakan pengguna kenderaan yang diperiksa didapati lebih peka mengenai pematuhan prosedur operasi standard SOP bagi merentas daerah yang dibenarkan untuk urusan kerja, perniagaan atau kecemasan. Pematuhan orang awam terhadap sekatan jalan raya dilihat semakin meningkat. Oleh itu, teruskan pematuhan ini dan duduk di rumah jika tiada urusan penting di luar. Sama-sama kita mengekang penularan COVID-19 ini. Amirul Syafiq, Berita RTM. Kemungkinan kami tidak akan dapat bertahan lama. Itu pengakuan peniaga di kawasan rehat dan rawat RNR selepas larangan rentas negeri dikuatkuasakan selaras pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Mereka juga turut mengakui hampir 90% pendapatan terjejas berbanding sebelum penularan wabak COVID-19. Kita ikuti laporan bersama wartawan Mohan Shinasami yang meninjau situasi peniaga di RNR Rawang dan Dengkil. RNR Rawang dan Dengkil ini yang dahulunya penuh dan menjadi persinggahan pengguna lebuh-raya kini lengang dan kurang pergerakan. Tinjauan mendapati kebanyakan gerai ditutup kerana kurang pembeli. Makanan dan lauk pauk yang dijual juga tidak disentuh dan terpaksa dibuang jika basi. Selain pendapatan harian, peniaga juga menghadapi kesukaran dalam membayar gaji pekerja lain selain menanggung kos-kos yang lain. Kalau kita tengok sekarang, saya hanya mendapat 10% saja daripada jualan pembandingan lah di antara sebelum PKP dan semasa PKP ini. Di mana tidak semeriah dululah, memang menjejaskan kami punya pendapatan. Perniagaan kita semakin teruk. Customers kita ialah semua yang menggunakan highway. So rentas negeri ini make us very bad already. To tell you the truth, it is very bad. We're making about not even 10% of it at the moment. It's very bad. Rayuan mereka kepada orang ramai, patuhilah SOP yang telah ditetapkan supaya kes jangkitan COVID-19 di negara ini terus menurun. Secara tidak langsung, larangan rentas negeri akan ditarik semula serta perniagaan di RNR akan kembali pulih seperti biasa. Kalau boleh tu ikut SOP yang betul. Sebab kalau kita daripada sekarang pun kita tak ikut, saya takut bila dia dah jadi semakin teruk nanti langsung tidak terkawal, jadi semua sektor ekonomi akan padam. Jadi bukan setakat kita orang di kawasan rehat ni saja. Saya takut satu Malaysia nanti memang ekonomi terus down. Saya sebagai wakil rakan niaga berharap dan menyeru agar setiap penduduk Malaysia, pengguna highway mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan kita. Jadi kita hendaklah sama-sama mematuhi, mendisiplinkan diri supaya kes ini dapat diredakan dan kita akan kembali normal berniaga.
Dalam usaha membantu peniaga yang terjejas ini, pihak Plus Malaysia Berhad memperkenalkan aplikasi pesanan makanan iaitu ordersini.plus.com. Konsep pra-pesanan makanan ini membolehkan pengguna lebuh raya membuat pesanan awal sebelum mengambil makanan yang siap dimasak. Cara ini bagi mengelak kontak di antara peniaga dan pembeli selaras pematuhan SOP. Terima kasih. Terima kasih. Beginilah keadaan di mana-mana R&R yang boleh anda lihat ketika ini. Mengapa R&R lengang dan kebanyakan gerai seperti mana anda dapat lihat di belakang saya ditutup? Ini adalah disebabkan larangan berentas negeri atau daerah yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Mungkin kita boleh tanya diri kita sendiri, mengapa larangan sedemikian dikenakan? Ini berikutan ketidakpatuhan SOP oleh kalangan orang ramai yang menyebabkan peningkatan kes, sekaligus kerajaan terpaksa mengambil tindakan larangan berentas negeri dan daerah. Jika kita semua patuh pada SOP, so tentu larangan ini tidak dikenakan dan kita boleh menikmati kehidupan seperti biasa, termasuk kepada usahawan-usahawan dan peniaga-peniaga di sini boleh menjalankan perniagaan seperti biasa. Ingat dan fikir-fikirkanlah. Muhammad Cina Sami, RTM. Usahawan dan selebriti Nur Nilofa Muhammad Nur dan suami Muhammad Haris Muhammad Ismail mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Seremban atas tuduhan melanggar SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di sebuah kedai kapet di Nilai awal bulan ini. Nilofa dan Muhammad Haris membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Mahyun Yusof. Muhammad Haris didakwa atas 2 kesalahan gagal mematuhi SOP PKPB dengan tidak membuat imbasan aplikasi MySejahtera untuk daftar masuk atau menulis secara manual dan tidak memakai pelitup muka di kedai Naim Kapet Sendirian Berhad, kawasan perindustrian Nilai 3 pada 4 petang 2 Mei lepas. Nilofa pula dituduh tidak membuat imbasan aplikasi MySejahtera untuk daftar masuk di premis itu atau menulis secara manual pada masa dan tarikh yang sama. Mahkamah membenarkan Muhammad Haris diikat jamin RM10,000 bagi kedua-dua kesalahan. Manakala Nilofa diikat jamin RM5,000. Mahkamah menetapkan 4 Jun untuk sebutan semula kes. Pasangan itu didakwa mengikut peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit pindaan 2021. Mereka boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara sehingga 6 bulan atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Seorang tukang gunting rambut di Pakistan memiliki teknik yang bukan biasa-biasa. Selain menggunakan pisau pemotong daging, Ali Abbas turut melengkapkan teknik itu dengan papan pemotong. Dia turut menggunakan teknik api untuk lebih kemasan. Bayaran dikenakan serendah RM1,000 atau RM56 satu kepala. Teringin mempunyai anjing peliharaan tetapi tidak mahu komitmen menguruskannya. Ini jawapannya. Sebuah syarikat teknologi di China mencipta robot kecerdasan buatan AI yang boleh meniru ciri-ciri seekor anjing. Diberi nama AlphaDog, ia dikatakan boleh mendengar dan melihat, malah boleh dibawa bersial-sial. AlphaDog bakal dijual sekitar RM16,000 atau lebih RM10,000. Seorang lelaki Palestin bersyukur tak terhingga setelah mendapat tahu bayi lelakinya terselamat daripada menjadi korban serangan udara rejim Zionis. Omar yang berusia 5 bulan, satu-satunya waris Muhammad Al-Hadidi yang selamat, manakala ibu dan 4 abangnya terkorban. Omar dijumpai selamat di bawah runtuhan bangunan 3 tingkat di kamp pelarian Syria pada 1 Syawal lalu. Hashtag Israel Koyak yang digunakan rakyat Malaysia dalam memprotes kezaliman rejim Zionis menjadi trending atau sohor kini di media sosial hingga mendapat perhatian dunia. Gelagat seorang kanak-kanak Palestin dipercayai menyebut perkataan koyak terhadap rejim Zionis menjadi tular. Video ini diambil menerusi satu tangkapan skrin daripada Instastory milik seorang penduduk Palestin. Perkataan koyak turut disebut oleh seorang wanita Kanada yang sedang menyertai bantahan terhadap kekejaman Israel ke atas Gaza.
Baik, berita berada edisi 20 Mei berakhir di sini. Pastikan anda sentiasa patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dan teruskan berdoa untuk keselamatan rakyat Palestin. Begitu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.